Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marra. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita dapat bersama-sama dalam pengajian Kitab Hikam, dalam bicara Kitab Hikam, dan pada malam ini kita sambung balik pengajian kita yang tertangguh lebih kurang dalam 2 malam 2 malam tertangguh. Minta maaf banyak-banyak. Ustaz pun baru balik daripada Kelantan pergi ziarah sahabat. Alhamdulillah sambutan di sana baik. Dan pergi ke sana ziarah dan juga kuliah juga. Ada kuliah tertutup begitulah. InsyaAllah. Dan selamat datang daripada Singapura, dan selamat datang Nur Harun Abdul Qadir Rozaidah Husin, dan kepada siapa saja yang berada yang bersama dengan Ustaz pada malam ini. Jadi Alhamdulillah, malam ini kita sambung balik pengajian Kitab Hikam kita, dan kita sampai pada muka surat 9. Muka surat 9, dan kita ingin berbicara sedikit mengenai apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalbu syai'un mislu uzlah yadkhulu biha maidanu fikrah. Memberitahu kepada kita hati tidak memberi manfaat kalau orang itu uzlah, tanpa seseorang itu masuk dalam medan berfikir. Bermakna di sini berfikir dan bertafakur adalah satu jalan yang memberi manfaat pada hati. Dan memberi manfaat pada hati bermakna mengubati hati kita, kerana hati kita kadang-kadang banyak melakukan dosa menyebabkan hati gelap, ataupun hati kita dalam keadaan terhijab. Jadi dalam keadaan macam itu, bagaimana kita nak membersihkan hati kita, bagaimana kita nak memperbaiki hati kita? Maka 2 jalan yang telah ditunjukkan. Yang pertama uzlah, mengasingkan diri, dan yang kedua itu adalah dengan bertafakur. Maka orang yang beruzlah ni ada 3. Ada yang beruzlah dengan hati. Dengan hati dia tidak memikirkan makhluk, tidak bergantung dengan makhluk. Jasad tidak uzlah, maka duduk dengan orang ramai. Ini ahlul kamal, orang yang mempunyai keimanan yang sempurna. Nafsunya pun nafsu yang terdidik, mutmainnah. Ini orang yang pertama, orang yang ahlul kamal. Yang kedua, orang yang uzlah dengan jasad. Jasad uzlah, duduk rumah, tapi hati tidak uzlah. Tidak uzlah pula hati. Hati tidak. Jasad ini maknanya uzlah dengan jasad. Jasad pun uzlah, duduk rumah, tapi hati pula tidak uzlah. Hati pula ingat kepada makhluk dan seumpamanya. Maka ini dikira orang yang berpaling daripada Allah Ta'ala. Jadi selama ini kita duduk dalam PKP, duduk uzlah lah tu, tapi hati kita tidak memikirkan Allah, maka dia kira berpaling pada Allah. Tapi sesiapa yang duduk uzlah memikirkan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia dikira orang yang menjalani perjalanan penyucian hati. Maka yang ketiga adalah orang yang uzlah dengan hati dan dengan jasad. Inilah dia orang yang nak membersihkan hati dia. Maka jasad dia ini tidak duduk bersunyi-sunyian seorang diri, dan hati memikirkan sesuatu yang menyebabkan hatinya itu memberi manfaat, dapat dibersihkan hati. Baik, kita tengok. Kita sambung balik pada muka surat yang 9 itu. Dan adalah bagi fikir itu 3 martabat. Orang yang berfikir itu ada 3. Orang yang bertafakur itu ada 3 martabat.
Yang pertama mubtadi, orang yang peringkat permulaan. Yang kedua mutawasit, pertengahan. Dan yang ketiga orang muntahi, penghabisan. Maka ada tiga peringkat orang yang bertafakur. Maka bertafakur di sini dalam keadaan dia beruzlah. Maka mubtadi itu, inilah kita nak masuk apa yang kita sebut bertafakur. Bertafakur itu apa yang perlu kita tafakur. Maka orang yang mubtadi, siapa orang mubtadi? Orang yang seumpama kita baru peringkat nak mendekatkan diri dengan Allah. Ini orang mubtadi, orang permulaan. Maka kita yang duduk dalam peringkat permulaan inilah, maka dikatakan tafakur ia mengingatkan segala fi'ilnya yang jahat. Yakni yang pertama, orang mubtadi ini dia berfikir apa yang perlu dia fikir. Bertafakur, dia bertafakur tentang fi'ilnya yang jahat, yakni perbuatannya yang melakukan, yang membawa kepada dosa, ataupun dia memikirkan tentang dosa-dosa dia. Maka kata guru saya ketika mana dia berpesan, dia kata, namanya Tuanku Ibrahim dipanggil, dia pesan, dia kata, Ustaz kena ada satu masa yang Ustaz duduk seorang diri malam-malam, Ustaz bertafakur fikir. Maka apa yang mula-mula kita ni, orang yang mula-mula nak mendekatkan diri kepada Allah, yakni memikirkan tentang perbuatan kita ini yang lalai kepada Allah, memikirkan tentang amal kita yang kurang, perbuatan kita yang lalai kepada Allah, dosa kita yang banyak. Jadi kita fikir, bila kita fikir tentang dosa-dosa kita, fikir tentang dosa, maknanya banyak sungguh kita melakukan dosa, dan rasa dosa itu terlalu berat, sehingga kita mari fikir, datang dalam keadaan sampai hati kita, tubuh kita jadi lemah, hati kita lemah. Hanya dalam keadaan itu rasa nak berserah kepada Allah Ta'ala. Maka yang pertama, fikirlah kamu ketika kamu bertafakur, fikirlah kamu tentang dosa-dosa kamu, fikirlah kamu tentang perbuatan-perbuatan kamu yang lalai kepada Allah, dan fikirlah kamu juga mengenai maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Jadi dalam keadaan macam itu, bila kita fikir tentang dosa-dosa kita, di situ mari rasa insaf, mari rasa bertaubat kepada Allah. Kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak memikirkan tentang dosanya, sesiapa yang tidak memikirkan tentang maksiatnya, dia payah nak bertaubat kepada Allah. Dia payah nak bertaubat kepada Allah. Maka orang yang boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala itu adalah orang yang bertafakur, memikirkan tentang dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka yang pertama, apa yang perlu dipikir? Yakni dipikir tentang ibadat yang dilakukan. Ibadat yang dilakukan. Ada setengah ulama mengatakan kamu kena berfikir tujuan apa kamu dicipta. Limaza khuliqta? Untuk apa kamu diciptakan? Maka Ibrahim bin Adham ketika mana dia berburu binatang, tiba-tiba mendengar satu suara, suara mengatakan, bukan ini kamu ini diciptakan, bukan tujuan ini kamu diciptakan. Lalu dia pun tersedar, lalu dia meninggalkan kekayaan yang dia ada, lalu dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga kita kena memikirkan tujuan apa kita diciptakan. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku, yakni melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu kita fikir, orang yang mereka itu bila dia berfikir mengenai tujuan apa diciptakan, lalu dia akan melakukan ibadat kerana dia tahu bahawa dia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi kalaulah dia kata bahawa dia tidak menumpukan ibadat, mencari harta benda sampai melampaui batas,
Walaupun dia tak kata tujuan aku diciptakan untuk mencari dunia, tetapi kehidupan dia sebenarnya memberi jawapan di atas persoalan ketujuan apa kamu diciptakan. Maka jadilah kita ini orang yang memikirkan tentang dosa-dosa kita, tentang maksiat yang kita lakukan. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tanzur ila hasanatika, walakin tanzur ila sayyiatika." Wahai anakku yang tercinta, jangan kamu ini melihat kebaikan-kebaikan kamu, tapi kamu lihatlah atas kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan kamu. Kerana melihat kebaikan mendatangkan ujub, riak dalam amal, sombong dalam amal dia. Tetapi melihat kepada maksiat, kelalaian mendatangkan rasa keinsafan, mendatangkan merasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam itu, kita hari ini disuruh fikir. Fikir apa? Kita fikir maknanya kita memikirkan tentang dosa-dosa kita. Kita fikir Allah perbuatan kita, dosa lidah banyak, dosa mata banyak, dosa telinga banyak, dosa tangan, dosa kaki. Setengahnya ada membawa kepada dosa kemaluan. Dosa hati ni kiralah banyak sangat. Maka dosa-dosa ini dipikirkan. Agar datang merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa sehingga menjadilah kamu ahli ibadat. Sehingga kamu menjadi ahli ibadat. Orang yang benar-benar melakukan ibadat kepada Allah, dia ada merasa takut pada 4 perkara. Ahli ibadat takut pada 4 perkara. Apa dia ahli ibadat takut? Ahli ibadat takut, yang pertama, takut amal ibadatnya tidak diterima. Nombor satu, takut amal ibadat tidak diterima. Nombor 2, takut hatinya dipalingkan oleh Allah. Macam mana dipalingkan oleh Allah? Takut dia sudah jadi ahli ibadat, tiba-tiba di akhir-akhir kehidupannya dia tidak menjadi ahli ibadat, jadi ahli maksiat. Inilah yang ditakuti oleh ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, takut tentang kesudahan akhirnya. Sama ada dia mendapat husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan yang keempat, dia takut azab yang Allah sediakan kepadanya. Ini takut ahli ibadah. Maknanya. Maka dikatakan bahawa seorang itu dia kena memikirkan perbuatannya yang lalai dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, peringkat mubtadi tadi, setelah dia fikir tentang kelalaian dia, tentang dosa dia, tentang maksiat, banyak fikir. Kerana sesungguhnya kita ni banyak lalai pada ingat. Kita ini banyak maksiat pada taat. Kita ini banyak bercakap sia-sia daripada berzikir. Masa kita banyak dipenuhi dengan perkara yang sia-sia dibandingkan dengan perkara yang bermanfaat. Maka bila dipikir-fikir, di situ akan datang manfaat yang besar pada hati. Yang kedua, orang yang mutawasid, orang yang pertengahan. Selepas dia fikir-fikir tentang amal ibadat dia, lalai dia ini, maka datang dia takut kepada Allah, dia pergi fikir tentang yang kedua. Nanti dulu. PN-nya yang jahat, dia fikir perbuatannya yang jahat supaya menyesal ia. Kerana berfikir tentang dosa-dosa, kejahatan-kejahatan kita mendatangkan penyesalan. Penyesalan itu mendatangkan taubat. Dan hendaklah mencita-cita ia tiada kembali kepadanya. Setelah dia memikirkan bahawa tentang banyaknya maksiat ataupun kelalaian dia kepada Allah, sehingga datang dalam hati dia tidak mahu lagi mengulangi lagi. Aku dahulu pernah minum arak, contoh saja, dulu pernah minum arak, pernah berjudi, pernah berzina, pernah minum arak, pernah benda-benda yang maksiat besar-besar, dosa-dosa besar. Lalu dia fikir, ya Allah,
banyak sungguh dosa, maknanya banyak sungguh kelalaian. Macam mana kalau dia mati nanti? Lalu dia fikir begitu, datang dalam hati dia apa? Dalam hati dia tidak mau lagi mengulangi lagi. Maka ketika itu datang penyesalan. Bila datang penyesalan, dengan sendiri akan datang rasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawasanya orang yang tiada taubat baginya, tiada amal baginya. Ini jaga-jaga para jamaah sekalian. Ini katanya Syekh Ibn katanya ulama. Kata ulama mengatakan bahawa orang yang tiada taubat tiada amal. Macam mana orang tiada taubat tiada amal? Sebab kita ini buat amal, tapi dalam buat amal kita buat maksiat. Maka maksiat itu menghapuskan amal kita. Akhirnya kita tak bertaubat. Bila kita tidak bertaubat, akhirnya mana amal kita? Amal yang kita buat dahulu didatangi maksiat. Buat ibadat banyak-banyak, tidak ikhlas, habis amal ibadat tadi. Taubat tidak bertaubat, maka dikatakan orang yang tiada bertaubat nanti dibangkit tiada amal baginya. Waliyazubillah. Maka dengan sebab itu mestilah seseorang itu menjalani perjalanan taubat kepada Allah. Tapi tidak akan orang itu ingin bertaubat biasanya kecuali melalui jalan tafakur. Jalan tafakur kepada Allah. Baik. Maka dikatakan orang yang kedua, tadi orang mubtadi. Orang yang kedua tadi adalah mutawassit, orang yang pertengahan. Pertengahan itu tafakur ia daripada segala nikmat Allah. Dia memikir tentang nikmat Allah dengan kemurahannya, kemurahan Allah atas segala wujud, atas segala yang Allah wujudkan, atas segala yang ada, semuanya datang daripada nikmat Allah. Maka apa yang mereka fikirkan adalah mengenai kenikmatan. Dan kenikmatan itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Maka tujuan apa dia berfikir tadi? Dia memikir tentang nikmat. Dengan memikirkan perkara-perkara tersebut, fikir tentang nikmat tadi, maknanya insya-Allah akan melahirkan semangat ataupun dorongan untuk rajin beribadat. Rajin beribadat dalam keadaan mencari ikhlas dan makrifat kepada Allah. Jadi dikatakan bahawa bila seorang itu memikirkan tentang nikmat, maka dalam keadaan itu dia menyedari bahawa semua nikmat yang ada yang dia kecapi datang daripada Allah. Maka disitulah datangnya rasa ingin bersyukur kepada Allah, datang juga kebangkitan untuk melakukan ibadah. Ini kesan bagi orang yang bertafakur, sangat manfaat kepada hati tadi. Maka ini siapa? Ini orang yang mutawasit, orang yang pertengahan. Jadi perjalanan dia ini fikir tentang perbuatan kita lalai. Setelah kita fikir, datang rasa takut. Datang nak beribadat kepada Allah. Lihat hebatnya tafakur ini. Dan ramai orang meninggalkan amalan tafakur. Ramai orang meninggalkan amalan tafakur. Yang ada amalan berdengkur. Amalan tafakur ditinggalkan. Maka bila kita tinggalkan amalan tafakur, kesan kepada hati itu tak kuat. Sebab itu timbul persoalan. Apa persoalan? Sudah banyak saya mendengar kuliah. Kadang-kadang saya membaca Quran, kadang-kadang saya berzikir, tetapi kenapa rasa tidak takut kepada Allah? Kenapa rasa masih lagi berat nak buat taat? Kenapa masih lagi tak mampu tinggal maksiat? Maka kepada soalan tadi, jawapannya kamu mulakan dengan tafakur. Mulakan dengan tafakur itu maknanya bukan tawasid, mutawasid. Mutawasid pertengahan. Maka orang yang pertengahan itu adalah memikirkan nikmat. Jadi bila kamu bertafakur, fikir tentang apa dia ni, fikir tentang nikmat, tentang amalan kita ini lalai, akhirnya membawa kepada kita rasa takut pada Allah. Dan sungguh kadang-kadang buat ibadat tak datang rasa takut,
Tetapi kalau antum semua berfikir, duduk masa bertafakur, insya-Allah ustaz rasa tak lama datang rasa takut kepada Allah. Dulu masa belajar di pondok dahulu, cerita sajalah, di pondok dahulu, kita tidak boleh tengok orang tak sembahyang menangis, kita sedih. Mari rasa takut pada Allah Ta'ala. Tapi hari ni mungkin banyak maksiat, jadi kurang, tak macam dulu. Tapi dia boleh dengan kita banyak bertafakur ini, kita duduk bertafakur, fikir tentang dosa kita dalam dosa, fikir tentang perjalanan hidup kita sampai masa kita akan menemui kematian. Lepas pada kematian kita akan lalui jalan di alam barzah, amalan kita dibangkitkan, dia akan datang rasa takut pada Allah. Apabila seorang itu datang hatinya hidup rasa takut pada Allah, dengan sendirinya maksiat itu akan jauh daripada dia. Jauh daripada dia. Maka amalan yang utama antaranya itu adalah bertafakur. Bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang muntahi itu, yang terakhir ni, orang yang penghabisan. Orang yang penghabisan itu adalah iaitu tafakur ia dalam daqaiq ma'arif rabbaniyah. Maknanya dia ini bertafakur dalam daqaiq kedalaman ma'arif, makrifat, pengenalan rabbaniyah, ketuhanan. Maknanya dikatakan bahawa yang ketiga ini orang peringkat tinggi. Setelah dia fikir dosa, lalai dia, lalu dia fikir nikmat Allah beri, dia fikir, ya Allah, walaupun aku melakukan dosa, nikmat engkau beri tak putus-putus, maka engkau turunkan nikmat. Aku hantar maksiat aku, tapi engkau tetap turunkan nikmat. Lalu kita fikir, ya Allah, maha murahnya Allah, lalu boleh membawa menangis, boleh membawa penyesalan, boleh membawa kepada ingin bertaubat, boleh mendatangkan rasa benci pada maksiat, boleh membangkitkan amal ibadat kepada Allah. Selepas daripada itu, maka tafakur yang ketiga ni, orang yang muntahi, ialah dia memikir tentang makrifat kepada Allah, pengenalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya ilmu yang sebenar adalah ilmu yang membawa hati seseorang itu benar-benar mengenal Allah, memahami akan af'al Allah. Sehingga orang-orang sufi, kedalaman orang sufi, dia kata begini, orang sufi mengatakan orang makrifat ini adalah orang yang sudah merasa tidak ada lagi wujud dirinya, yang ada hanya wujud Allah. Tidak ada lagi ilmunya, tidak ada lagi amalnya, tidak ada lagi dirinya, yang ada hanya Allah. Tidak ada kehebatan pada dirinya, hanya ada kehebatan pada Allah, sehingga hatinya merasa dhaif, fakir kepada Allah. Tapi ini kedalaman orang yang muntahi, dia memikirkan tentang makrifat kepada Allah. Dalam daqaiq, kedalaman ulum laduniyah, kedalaman ilmu laduniyah, ilmu laduni, pemberian daripada Allah. Ini orang yang telah mencapai hakikat. Orang yang telah mencapai hakikat, maka dia sudah masuk ke Hadratul Qudus, dia sudah masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam ini, ini orang yang dipanggil orang yang muntahi, orang yang penghabisan di dalam tafakur kepada Allah. Sebab itu amalan yang banyak ditinggalkan hari ini adalah amalan tafakur. Sehingga manusia hari ini lupa kepada nikmat Allah, lupa kepada amal yang lalai, lupa kepada kematian, lupa kepada azab, lupa. Sehingga dikatakan bahawa, ada ulama mengatakan bahawa apa yang dipikirkan yang pertama mengenai nikmat. Bila dia fikir tentang nikmat, lalu dia pun bangkitlah beribadat. Untuk membangkitkan ibadat, lalu dipikirkan lagi tentang pahala-pahala, lalu dipikirkan tentang pahala-pahala. Maka bila dia fikir lagi pahala, semangat pula dia beribadat.
lalu dia fikir lagi tentang ancaman-ancaman Allah, seksaan Allah, azab-azab Allah, maka takut dia akhirnya membawa terhindar kepada maksiat, lagi dia menambahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya orang-orang sufi, hebat orang-orang saleh itu pada antaranya pada amalan tafakur dan uzlah. Ini maknanya orang-orang sufi, mereka bertafakur, mereka beruzlah sehingga kelihatan jernih hatinya. Jernih hatinya menjadi dia semangat beribadat sehingga terkesan pada wajahnya. Melihat orang-orang saleh itu lebih utama daripada sembahyang sunat dalam keadaan hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hati orang soleh itu hidup. Hati kita yang tak soleh ini mati. Macam mana orang soleh itu boleh hidup hatinya? Antara jalannya mereka itu melalui jalan tafakur dan uzlah. Maknanya, maka dia bertafakur, banyak bertafakur, memikirkan Allah Ta'ala. Maka sama saja dia bergaul dengan orang ramai, berjumpa dengan orang ramai, dia tersenyum, bergembira dengan orang ramai, tapi hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergaul dengan orang ramai juga, berjumpa, bergaul, bercakap, tapi hati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita berpenyakit. Hati orang saleh itu tidak berpenyakit. Maka apa obatnya? Kalau kita tanya, obatnya kamu kena bertafakur dan kamu kena uzlah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW pada ketika awal-awal baginda dikurniakan wahyu. Ketika Allah nak menurunkan wahyu, maknanya Rasulullah antaranya maknanya bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Apa yang berlaku kita sudah kisahkan mengenai pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, ketika mana sahaja raja di zamannya itu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, lalu dia pun lari duduk di dalam gua, dia bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah rehatkan Ashabul Kahfi. Kerana memikirkan tentang ketuhanan, akhirnya Allah memberi rahmat kepada mereka. Jadi bila mereka itu beruzlah, mengasingkan diri, ada selamat mereka. Dan kita ini asing diri tak selamat, kena tambah satu lagi, asingkan diri dan bertafakur. Baik, kita tengok. Dan dikatakan Syekh Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala, kata Syekh Junaid, barang siapa menghendaki bahawa sejahtera baginya agamanya, sesiapa yang ingin agamanya selamat, imannya terpelihara, maknanya istirahah pada badannya, badan dia selamat, tidak membawa kepada binasa. Kadang-kadang binasa kita, badan kita dengan sebab salah cakap, orang pukul kita dan seumpamanya. Kalau kamu mau selamat agama kamu, yakni kamu mau selamat iman kamu, dan kamu nak sejahtera tubuh badan kamu, dan kamu nak tenang hati kamu, dan juga hati kamu, hendaklah kamu i'tizal daripada manusia. Hendaklah kamu i'tizal, yakni hendaklah kamu ini beruzlah, mengasingkan diri daripada orang. Al-Imam Hasan Basri pernah satu ketika dia menyampaikan ilmu. Ramai anak murid Imam Hasan Basri, tetapi di antara ramai-ramai anak muridnya, maka Imam Hasan Basri itu ada terpandang dengan satu orang anak muridnya yang tidak suka bergaul dengan orang, duduk asing pada orang. Habis majlis ilmu duduk asing, jadi dia suka keseorangan. Satu hari Imam Hasan Basri pergi jumpa anak muda tadi, tetapi dia tidak berpakaian sebagaimana biasa, dia menyamar. Kadang-kadang Imam Hasan Basri ini dia akan memakai pakaian yang hebat. Kalau pakai jubah tu 2 lapis, serban yang mendengar tu, jadi pakaian dia hebat. Tapi hari itu dia pakai pakaian biasa saja. Pakaian biasa saja, sehingga orang tu tidak perasan pun. Lalu dia bertanya kepada anak muda tadi, wahai anak muda, aku ingin bertanya kepada kamu, kenapa kamu ini kelihatan tidak suka bergaul dengan orang ramai? Cuba kamu beritahu pada saya.
kata anak muda tadi, guru kita, yakni Al-Imam Hasanul Basri ada berpesan pada kita, bergaul dengan orang ramai, dengan tidak bergaul. Tidak bergaul itu lebih selamat daripada dengan orang ramai. Jadi kenapa kamu kata begitu? Hasanul Basri cuba nak uji dia, lalu dia berkata, sepanjang dahulu aku bergaul dengan orang, dengan sekarang aku menyendiri bersama dengan Allah. Sepanjang aku bergaul dengan orang, aku lebih banyak menyesal daripada tidak menyesal. Tetapi bila aku menyendiri bersama dengan Allah, tidak pernah sekali-kali aku menyesal. Lalu Imam Hasanul Basri pun berkata, sebenarnya akulah Al-Imam Hasanul Basri, dan di antara ramai-ramai yang mengambil ilmu daripadaku, ternyata engkaulah diberi hikmah oleh Allah Ta'ala, diberi faham akan ilmu. Sebab tu dikatakan bahawa ilmu kita belajar mesti ada kesan pada hati. Mesti ada kesan pada hati. Hati kita menjadi lunak dengan Allah, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu mau selamat iman kamu, kamu mau selamat tubuh badan kamu, tidak dibinasakan oleh orang, kamu nak selamat hati kamu menjadi tenang, banyakkan intizal daripada manusia. Banyakkan maknanya menjauhkan diri daripada manusia, beruzlah. Dan kata Sahal radhiyallahu anhu, telah berhimpun kebajikan sekaliannya dalam 4 perkara, dan dengan dia jadilah ia abdal, yakni wali abdal. Dalam 4 perkara, orang yang beruzlah ini apa dia perlu buat pada dalam uzlah? Dan dalam uzlah terhimpun 4 perkara, dan orang yang beruzlah ini boleh membawa kepada dia ini mencapai abdal. Apa makna abdal? Wali abdal. Wali yang maknanya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, ada bahagian-bahagian dia. Kalau mati salah seorang akan diganti. Maknanya maka dikatakan terkumpul pada 4 perkara ini, dan 4 perkara ini ada di dalam uzlah yang boleh membawa orang itu mencapai wali abdal. Apa dia 4 perkara ini? 4 perkara ini, yang pertama lapar, yakni banyakkan lapar. Banyakkan lapar daripada kenyang. Kita banyak kenyang pada lapar. Maka lapar ini adalah jalan, maknanya boleh membawa kepada lemahnya nafsu yang jahat, bangkitnya semangat ibadat. Apa buktinya? Kalau tanya ustaz kata kita, buktinya? Buktinya antum boleh tengok di bulan Ramadan. Bila di bulan Ramadan kita berpuasa, nafsu yang jahat lemah. Nafsu yang jahat lemah. Tetapi ibadat itu bangkit. Sehingga dikatakan bahawa orang yang mereka itu banyak berlapar, lebih-lebih lagi ketika beruzlah. Uzlah itu nikmat. Alhamdulillah kalau nikmat. Maka dikatakan bahawa bila dia orang itu beruzlah, dia kena banyak lapar. Kalau dia uzlah kenyang, kita duduk uzlah, duduk rumah tak keluar, makan. Maknanya itu tidak memberi kesan, tidak memberi manfaat. Maka yang dikehendaki itu yakni dengan lapar. Kenapa lapar? Sebab lapar ini membawa kepada nafsu jahat lemah, ibadat pun kuat, kemudian penyucian hati itu cepat dibandingkan dengan kenyang. Sehingga pernah satu ketika ada satu orang Nabi, saya lupa dah Nabi itu, berjumpa dengan syaitan. Lalulah Nabi itu tanya, adakah kamu ini pernah berjaya menggoda aku? Dia tak pernah berjaya pun. Maknanya, tapi sekali saja. Masa bila? Masa satu ketika engkau kelihatan kenyang, sehingga terganggu engkau untuk bangun pada waktu malam. Kata Nabi tersebut, kalau begitu aku tidak akan kenyang lagi selepas pada ini. Jadi antara orang yang mencapai wali Allah ialah dengan banyak lapar. Kalau kita tak boleh sangat lapar, kita jangan terlalu makan banyak. Jangan terlalu makan banyak. Baik. Jadi 4 perkara. Yang pertama lapar. Lapar ini dengan banyak puasa sunat ataupun sedikitkan makan. Yang kedua jaga. Apa maksud jaga? Berjaga malam dengan banyak qiyamul lail. Dia bangun pada waktu malam.
sama ada baca Quran ataupun sembahyang ataupun berzikir. Yang ketiga, diam. Diam ini maknanya tidak bercakap perkara yang sia-sia. Kalau bercakap perkara yang memberi manfaat. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bercakaplah kamu perkataan yang baik ataupun kamu diam saja. Kamu cakap yang baik ataupun diam. Siapa yang bercakap mendatangkan pahala, cakaplah. Banyakkan dia bercakap, kerana percakapan dia mendatangkan pahala. Sesiapa yang bercakap mendatangkan dosa, diam. Diam lebih baik daripada bercakap. Maka yang ketiga, diam, kurang bercakap. Yang keempat, berkhalwah, mengasingkan diri. Siapa yang berjaya buat 4 perkara, dia akan menjadi wali. Wali abdal. Banyak lapar, berjaga malam, banyak diam dan juga berkhalwah, mengasingkan diri pada orang. Dan kata Ka'ab radhiyallahu anhu, barang siapa menghendaki bahawa sampai kepada kemuliaan akhirat. Siapa yang ingin kepada kemuliaan akhirat, kalau inginkan kepada kemuliaan dekat negeri akhirat, kerana sesungguhnya kemuliaan yang sebenar adalah kemuliaan di negeri akhirat. Maka barang siapa yang ingin kemuliaan akhirat, maka hendaklah memperbanyakkan tafakur. Banyakkan tafakur. Banyak fikir dosa, banyaklah fikir kelalaian, banyak fikir nikmat, banyak fikir azab Allah Ta'ala, banyak fikir kematian, banyak fikir mengenai maknanya janji-janji Allah. Sama ada janji baik, janji buruk, duk fikir. Itu lebih cepat memberi kesan pada hati. Kerana hati kita ini keras kadang-kadang. Sudah banyak kita ini belajar tapi tidak memberi kesan. Banyak kita baca Quran tidak memberi kesan. Bahkan banyak berzikir tak beri kesan. Kenapa? Banyak belajar dah. Banyak tu belajar, Masya Allah, belajar kuliah sini, kuliah sana. Maknanya kemudian baca Quran setiap hari, berzikir pula, maknanya majlis zikir. Ada majlis maulid pun, tapi kenapa tak beri kesan? Kenapa tidak beri kesan? Maknanya antaranya kita hanya mengamalkan amalan zahir, kita lupa amalan batin. Apabila amalan batin itu amalan hati. Amalan hati dibanding dengan amalan jasad, mana lebih besar pahala? Maka ulama mengatakan amalan hati lebih besar pahala daripada amalan jasad. Amalan jasad itu apa? Amalan jasad itu puasa, sembahyang, berzikir. Amalan hati tafakur. Lalu ditanya, tafakur dengan sembahyang mana afdal? Afdal tafakur lagi pada sembahyang. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa dan kata orang bagi Abi Darda, katanya kepada seseorang kepada Abi Darda, mana amal yang terlebih afdal? Orang bertanya kepada Abi Darda, mana amalan yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Maka katanya tafakur. Apakah amalan yang paling afdal? Adakah amalan, kalau kita tanya amalan itu amalan jasad atau amalan hati? Jawapannya amalan hati. Kerana Abu Darda sendiri menjawab, apakah amalan yang afdal? Ya, maka dijawabnya adalah tafakur. Bertafakur. Kerana demikian itu menyampaikan kepada makrifat. Kerana tafakur itu membawa kepada makrifat. Makrifat kepada Allah. InsyaAllah kita doakan maknanya dalam jemaah kita kalau ada yang sakit, kita doakan sembuh. Maka dikatakan bahawa menyampaikan kepada makrifat haqaid asya. Maknanya apa? Apabila sahaja kamu ini bertafakur, membawa kepada kamu mengenali hakikat sesuatu. Mengikat hakikat sesuatu dengan jalan bertafakur. Kadang-kadang kita tak tahu. Ada orang tak tahu hala tuju nak pergi mana, hala tuju kita ni. Maknanya ibadat ikut dan rasa semangat, rasa malas. Lepas tu amalan pun tak tahu, nak istiqamah pun payah. Kenapa? Sebab dalam keadaan hati kita lalai lagi. Maka
Kamu tenangkan dulu, tafakur betul-betul, baiki balik apa yang lalai, apa yang perlu kita baiki, apa yang perlu kita amalkan, apa yang perlu kita buat. Bertafakur kepada Allah Ta'ala, minta tunjuk pada jalan Allah Ta'ala. Dan juga membezakan akan hak daripada batil. Apabila kamu bertafakur, maknanya boleh kamu dapat beza hak dengan batil. Maknanya kadang-kadang kita ni buat apa-apa kita rasa tak ada apa-apa, buat maksiat pun tak ada apa-apa, buat ibadat pun tak ada apa-apa. Buat maksiat tidak rasa bersedih. Buat ibadat rasa hanya sekadar buat saja, tak ada apa-apa kesan. Ini maknanya hati kita ini bermasalah. Lalu kamu banyak bertafakur, nanti kamu akan dapat membezakan yang mana yang hak, mana yang batil. Dan juga kamu banyak bertafakur, dapat memikirkan, dapat membezakan yang mana yang manfaat, yang mana yang mudarat. Yang manfaat itu apa? Yang manfaat itu taat. Yang mudarat itu apa? Yang mudarat itu maksiat. Sehingga kamu bertafakur saja, jangan jadi sama. Maksiat taat sama saja. Rasa buat maksiat, buat taat. Jadi sebab apa? Sebab tidak ada melalui jalan tafakur. Dan nyatalah dengan dia atas segala yang tersembunyi. Bila kamu bertafakur, nanti Allah nyatakan, tunjuk pada kamu apa yang tersembunyi daripada apa tu nafsi, apa tu maknanya penyakit-penyakit diri kamu. Nanti Allah Ta'ala tunjuk. Mari kita fikir, ya Allah, aku ini riak lagi dalam amal. Ya Allah, aku ini masih ada hasad dalam hati. Ya Allah, aku masih ada ujub dalam hati. Ini setelah melalui proses tafakur. Nanti Allah tunjukkan kepada kita. Bila Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, kesan kita bertafakur, bermula dengan tafakur memikirkan dosa, kelalaian kita, maksiat kita, dosa kita, ancaman Allah. Bila kita fikir-fikir macam itu, nanti Allah Ta'ala campak dalam hati kita. Yang mana yang hak, mana yang batil, yang mana mudarat, yang mana manfaat, sehingga Allah Ta'ala tunjuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Allah Ta'ala tunjuk, Allah, rupanya aku selama ini tidak ikhlas dalam amal. Oh, rupanya aku selama ini duduk dalam kesombongan. Mari fikir. Allah Ta'ala campakkan dalam hati kesan daripada tafakur. Kalau tak, rasa hebat sama lah. Baca Quran banyak rasa bagus, puasa banyak rasa bagus. Allah, orang ni kalau mati masuk syurga lalu. Ini tipu daya. Maka jaga-jaga dalam keadaan macam itu. Baik. Lalu dikatakan, kata Hasan al-Basri, kata Al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, bermula fikir itu cermin. Berfikir itu mudah, itu berumpama cermin. Engkau lihatlah kebajikanmu daripada kejahatanmu. Maka tafakur itu bagaikan cermin. Baru kita boleh kenal diri kita. Kalau kita tak ada cermin, kita tak kenal muka kita guana tahu. Kalau kita tidak ada cermin, betul tak? Tidak ada cermin. Jadi orang kalau ada cermin, orang bagi tahu, sudah banyak uban kamu, janggut kamu pun sudah putih, contohnya, maknanya. Tapi bila kita ada cermin, kita tengok cermin, baru kita kenal. Oh, gini rupa kita rupanya. Maknanya gini. Kalau ada uban pun dapat tahu, oh berapa ada uban, maknanya atas kepala, janggut dan seumpamanya. Itu gambarannya. Cermin itu maknanya gambaran bahawa alat pengenalan diri kita. Kerana cermin boleh mengenalkan kita dan memberitahu kepada kita. Jadi dengan cara itu, bertafakur itu, berfikir, bertafakur itu bagaikan cermin. Bagaikan cermin, engkau lihatlah kebajikanmu daripada kejahatanmu. Tapi bila kata bagai cermin, cari mana. Jangan tengok, comel aku, jangan. Tengok benda apa? Allah, banyak lagi kena baiki akan diri kita. Baiki akan diri kita. Jadi tengoklah kamu itu kejahatan kamu daripada kebajikan kamu. Tengok orang-orang soleh, dia banyak tengok, dia suruh tengok kepada kejahatan, dia tak tengok kebaikan. Orang-orang soleh banyak ingat dosa, bukan banyak ingat amal. Kita tak soleh ni, kita banyak ingat amal. Oh, bulan Ramadan baru ni dan juga 4 kali khatam, seminggu sekali khatam. Bulan Syawal ni dan juga khatam.
walaupun tak khatam 4 kali, duk fikir, duk baca ketaatan kita. Orang-orang soleh dia tak ingat kepada ketaatan, dia ingat kepada maksiat dilakukan. Dia rasa bersalah sama. Ketika itu akan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Takut ini yang membangkitkan amal, sehingga merasa nikmat dalam amal. Jadi apa masalah kita? Masalah kita merasa nikmat dalam maksiat. Inilah masalah yang kita hadapi. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan lagi, lihatlah kebajikanmu daripada kejahatanmu, nyatalah dengan dia pula atas kebesaran Allah. Setelah kamu melihat kejahatan kamu di atas dibandingkan dengan kebaikan kamu, dan ketika itu kamu melihat akan kebesaran Allah. Di samping itu kita dapat melihat, Masya Allah, walaupun kita banyak maksiat, tapi Allah tetap turunkan nikmat, sehingga datang rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila engkau fikir dalam segala yang dijadikan akannya, setelah kamu memikirkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu kenapa kamu tidak melihat? Kita boleh lihat dulu. Allah menjadikan mata, tangan, kaki kita itu, maknanya itu melihat kejadian, ataupun melihat tentang nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat. Maka dalam keadaan kita melihat kepada nikmat itu, kita akan dapat rasa, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Kemudian dikatakan bahawa, dan apabila engkau fikir dalam segala yang dijadikannya, dan nyatalah dengan dia pula atas segala nikmat yang jali. Nikmat yang jali, yang jelas, yang terang, dan yang khafi, yang tersembunyi. Maka ketika itu kamu pun akan dapat ingat, Allah, ini nikmat-nikmat Allah. Sama ada nikmat yang terang, nikmat yang tersembunyi. Nikmat terang kesihatan, nikmat tersembunyi iman, contohnya. Maknanya, maka memberi faedah yang demikian itu kepada segala ahwal. Maka dengan cara yang macam tadi, kamu bertafakur, tengok maknanya kejahatan kamu, kelalaian kamu, lalu kamu akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu telah, perkara itu akan memberi manfaat kepada kamu. Dan kepada segala ahwal yang tinggi yang telah hilang dengan dia sakit hati. Sakit hati ini bukan berasa hati orang, sehingga membawa kepada hilang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati tadi boleh membawa hilang hasad dengki, hilang ujub, hilang takabur, hilang riak dalam amal. Maknanya macam mana? Melalui jalan tafakur. Kerana sudah melihat segala ahwal, kamu akan tengok ahwal kamu. Aku ini macam-macam, tidak capai lagi takwa. Aku ini masih lagi begini. Setelah bertafakur. Setelah bertafakur nanti Allah akan buka kepada kita. Allah akan buka kepada kita sehingga kita nampak kelalaian kita kepada Allah. Setelah kita tengok kelalaian kita kepada Allah Ta'ala, disitulah kita telah menyedari siapa diri kita yang sebenar. Ahli ibadat ke, ahli taat ke, ahli maksiat dan seumpamanya itu. Dan setelah kita tahu kita ini tentang penyakit-penyakit ada dalam hati kita, lalulah kita ini berfikir dan bertafakur kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah mencampakkan dalam hati kita rasa gerun kepada dia. Dan disitulah ketika rasa gerun, rasa takut kepada Allah Ta'ala, Allah hilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Bukan senang nak hilang penyakit dalam hati, tapi cuba lalu sekali. Para jemaah cuba lalu, duduk saja. Duduk saja. Maknanya kadang-kadang sampai rasa takut. Rasa takut. Pernah tak rasa takut? Satu orang hamba Allah datang jumpa Ustaz. Dia kata, ya Allah, Ustaz, saya pernah rasa, saya diberi oleh Allah rasa takut sungguh. Takut macam mana? Siapa nak bergerak takut? Takut nak bergerak takut. Allah Ta'ala campakkan dalam hati rasa takut sekali. Siapa takut ini tidak boleh, dia nak bergerak, jadi nak jalan, jadi letih, nak menangis, takut sungguh. Jadi apa yang berlaku? Dia kata masa ketika itu ingat sungguh pada Allah.
Ingat sungguh waktu macam tu. Makna dah masa tu fikir tak wasiat? Tidak ada fikir. Kesan pada kesan duk fikir Tuhan campakkan rasa takut. Tapi takut yang macam mana dikehendaki? Takut yang membangkitkan taat, meninggalkan maksiat kepada Allah. Maknanya. Baik, kita tengok. Dan berdirilah dengan sebabnya atas taat Tuhannya. Maka dengan sebab tafakur tadi, maka membangkitkan dia. Berdiri, bangun dia. Bangun pada apa? Bangun kepada ketaatan kepada Allah. Sehingga dia bangkit untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi ini jawapan kita. Lemah sungguh beribadat. Azan berkumandang dah, kita nak ibadat pun lambat, dorong saja, dah semangat saja. Cuba cari jalan tafakur. InsyaAllah akan membangkitkan amal. Sehingga dapat berdiri hati kita kepada Allah, lalulah bangkit untuk beramal. Dan tersebut di dalam hadis, bermula tafakur saat 1 jam. Tafakur 1 jam itu terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ini para jemaah. Dikatakan bahawa di dalam satu hadis, hadis ini Imam Al-Ghazali ada bawa dalam hadis ini. Maknanya Imam Ghazali pun ada bawa, boleh rujuk dalam kitab Minhajul Abidin, ataupun boleh rujuk juga di dalam kitab maknanya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali telah memetik satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dari riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya Rasulullah telah bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadatin sab'ina sanatan. Bertafakur 1 saat. Kalau saat ini biasa bahasa Arab 1 jam. Kalau 1 saat dalam tafakur, 1 saat senitah gitu. Bertafakurlah kamu 1 jam. 1 jam kamu berfikir. Nak fikir apa Ustaz? Dah bagi tahu tadi, fikir tentang dosa contohnya. Kelalaian kita. 1 jam kamu bertafakur itu khairum min ibadati sab'ina sanatan, lebih baik daripada kamu beribadat 70 tahun. 70 tahun dengan 1 jam bertafakur. 1 jam bertafakur lebih baik daripada 70 tahun. Ada orang beribadat sampai, orang yang umur 70 tahun tu beribadat. Kalau dia dikurniakan rasa takut pada Allah, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang nak sampai ke rasa takut tu makan masa bertahun-tahun. Tetapi boleh jadi juga dengan 1 jam kamu bertafakur. Mari takut kepada Allah Ta'ala. Mari takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka katanya dalam satu hadis menyatakan bahawa lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Dan pada satu riwayat yang lain 80 tahun. Satu riwayat yang lain mengatakan 80 tahun lebih baik daripada ibadat 80 tahun dengan bertafakur 1 jam ini. Dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, bermula uzlah itu 2 perkara. Pertama, uzlah orang yang salik. Orang yang salik yang mubtadi, orang yang berjalan kepada Allah tapi peringkat awal, peringkat permulaan, iaitu uzlah pada jisimnya, pada tubuh badan dia. Uzlah pada tubuh badan dia. Dia bertakwa dengan orang. Uzlah daripada dengan jisimnya, daripada arya. Arya ni selain daripada Allah. Tak jumpa dengan orang, beruzlah, tak nak fikir yang lain, hanya nak fikir Allah. Dan yang kedua, uzlah orang yang muntahi. Ni uzlah orang yang hakikat, orang syariat. Uzlah mubtadi. Uzlah yang kedua, hakiki, orang hakikat, orang muntahi. Yang muhakkik, maknanya iaitu uzlah dengan hatinya. Orang yang benar-benar tahqiq, yang benar-benar mendalami, memahami Allah Ta'ala, maka dia uzlah dengan hati. Dia beruzlah dengan hati. Hati dia kosong. Hati dia kosong. Kosong dengan apa? Kosong dengan daripada barang yang lain daripada Allah. Tak ada fikir yang lain pada Allah. Hanya memikir Allah Ta'ala saja. Memikir Allah Ta'ala saja. Maknanya
Maka apabila intizal orang yang salik itu daripada segala riya ni alif rin ya alif ra. Riya ini maknanya orang yang salik permulaan pekat awal-awal nak tu, dia pun mengasingkan diri, tak bergaul dengan orang, tak jumpa daripada segala orang yang ada kelilingnya, dan berhadap hatinya kepada hadrat Allah. Kemudian dia dah sehingga hatinya tumpu kepada Allah. Tumpu pada Allah. Sebab tu ulama-ulama dulu, orang-orang dahulu, dia buat jalan penyucian hati, dia panggil bersuluk. Duduk di satu tempat, kemudian sama ada di sungai ke, di pondok ke, duduk dalam kelambu, duduk zikir. Lepas tu tak ada ingat lain. Kita payah. Telefon ada tangan semua macam-macam mari ingat. Maknanya. Maka dikatakan bahawa apabila sudah seseorang tadi, maknanya sudah dia ini hatinya berhadap, hatinya kepada hadrat Tuhan, kepada Allah Ta'ala, maka zahirlah atasnya segala ajaib malakut. Ini rahsia dia. Ni orang yang merasailah. Kalau kamu buat uzlah, kalau semua jemaah ambil jalan uzlah setiap malam 1 jam, setiap malam 1 jam, fikir, nanti Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka segala keajaiban ajaib. Maknanya keajaiban alam malakut yang tak dapat lihat oleh mata kasar kita. Maknanya tak kira lah, kadang-kadang Allah Ta'ala buka kasyaf dan seumpamanya. Dan dikurniakan hikmah. Setelah hatinya bersih daripada tafakur, Allah kurniakan hikmah. Kata-kata hikmah, kata-kata yang indah keluar daripada mulutnya. Kesan daripada dia penyucian hati melalui jalan uzlah dan juga tafakur tadi. Sehingga Allah Ta'ala beri ke dia hikmah, dikurniakan hikmah, dan fahamlah ia daripadanya, sehingga dia dapat memahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hebat bertafakur ini. Kalau antum melalui jalan tafakur memang hebat. Akan dapat rasa. Tapi bagi siapa yang melalui lah, maknanya rasa. Sebab tu orang-orang yang ahli tafakur ni, lidah dia tak cakap yang dia maknanya, dan dia akan mengeluarkan kalang-kalang hikmah. Kalang-kalang hikmah ni biasanya duduk pada orang ahli tafakur, bukan ahli berdengkur. Mana kita ni ahli berdengkur, bukan ahli tafakur. Tapi bagi orang yang maknanya Allah bersihkan hatinya, maka dia akan keluar kalang-kalang yang hikmah. Kalang-kalang yang hikmah daripadanya. Maka fahamlah ia daripadanya, sehingga dia dapat memahaminya. Dan tiada kejadian yang terlebih daripada ini. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada ini. Tak ada lagi yang hebat pada ini. Sebab itu kalau kita nak belajar kitab tasawuf ini, memang kita kena lalu jalan ilmu mengenai tafakur ini, dan juga bukan saja ilmu, bahkan kena melalui, bahkan kena melalui perjalanan ini. Jadi Ustaz pernah jugalah mengambil tarbiyah daripada guru dalam suluk, cuba belajar cara-cara tafakur. Cara-cara tafakur, duduk malam-malam, lepas tu berzikir sambil memikirkan mengenai apa yang diajar tadi. Fikir tentang dosa, lalai dan seumpamanya. Nanti keluar, nanti ingat mati semua. Ingat mati, rasa takut pada Allah, lepas tu cepat rasa sedih macam-macam. Maknanya. Jadi yang paling penting kita nak berlaku penyucian hati. Baik, lalu dikatakan bahawa tiada kejadian yang terlebih daripada ini, dan tiada manfaat yang terlebih daripadanya selama ada hati itu di bawah tutup akuan. Selama mana hati kamu itu berada di bawah tutupan selain daripada Allah Ta'ala, maknanya kamu tidak akan rasa nikmat, tidak akan rasa nikmat, dan tidak akan terbuka hati kamu. Lagi mana hati kamu ada ingat kepada Allah. Tapi nak buang mana? Macam mana nak buang selain daripada Allah Ta'ala ini? Antaranya adalah jalan tafakur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, jadi tidak akan memberi manfaat selagi mana hati kamu tertutup, terhijab dengan akuan, dengan selain pada Allah.
Maknanya selagi mana tertutup dengan selain daripada Allah Ta'ala, maka tiada melihat ia akan sesuatu daripada segala asrar ini. Ia tidak akan dapat melihat rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa orang-orang yang melalui jalan penyucian hati, melalui tafakur ini kepada Allah, cepat Allah bersihkan hati. Allah angkat dia. Allah angkat dia. Tak percaya para jemaah, ambil satu masa, satu malam, 1 jam. Dulu satu malam 1 jam, nak tidur sekejap. Terus sekejap tu fikir, ya Allah, fikir dosa dulu. Fikir dosa dulu. Fikir. Boleh juga fikir apa yang terjadi dalam kubur. Boleh juga fikir macam mana nak kita mati macam mana. Tapi kita fikir dosa kita, lalai kita, nikmat Allah beri kita banyak buat dosa. Lepas tu fikir, ini dosa mata, ini dosa lidah, dosa telinga, dosa. Fikir dosa itu. Setelah fikir, antum akan rasa ketika itu macam mana? Rasa penyesalan yang membawa timbul dalam hati, tambah dah buat maksiat. Hebat sehingga kan antum kuliah ilmu bertahun-tahun, tak boleh nak lawan dengan 1 jam antum bertafakur. Boleh jadi tak nak lawan dengan beberapa jam antum bertafakur, dengan beberapa tahun antum belajar ilmu. Betul tak? Kadang-kadang kita belajar ilmu, hati tak takut pada Allah. Sebab apa? Sebab habis belajar ilmu, tengok drama pula. Mananya? Tak takut. Tapi nak beritahu, bila antum bertafakur kepada Allah, insya-Allah membawa kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita ini kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Maka kalau tidak, tiada cahayalah di dalam cahaya anwar Allah, cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kepada para jemaah, jangan tinggalkan selawat Nabi paling kurang dalam 300 hari satu hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Teruskan bertafakur kepada Allah Ta'ala, dan teruskan juga beramal ibadat, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga para jemaah mendapat kebaikan di sisi Allah. Seperti biasa, Al-Faqih mengatakan bahawa yang bercakap ini tidak ada ilmu. Saya bukanlah orang alim dan bukan juga orang soleh, hanya menyampaikan apa yang Allah kurniakan, dan bercakap supaya antum tidak menjadi sebagai tidak menjadi seperti saya yang lalai ini. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. Kita akan sambung malam besok, insya-Allah. Ustaz dah ada Ustaz dah ada di Terengganu. Jadi insya-Allah kita boleh sambung pengajian kita dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya kita sambunglah besok, masih lagi pada muka surat 9. InsyaAllah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Walaupun kami duduk di tempat masing-masing berjauhan, tapi kami mohon padamu, ya Allah, agar nama kami tertulis di kalangan orang yang berada dalam majlis ilmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lalai padamu, ya Allah. Kami ahli maksiat, ya Allah. Hati kami lalai padamu, ya Allah. Hati kami selalu cenderung kepada maksiat. Lemah tubuh badan kami untuk melakukan ibadat, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, agar Engkau menyelesaikan masalah kami, ya Allah. Hati yang lemah ini jadi ingat kepadamu, ya Allah. Tubuh yang lemah jadi kuat beribadat padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dan para jemaah kami, ya Allah, yang mendengar kuliah ini, ya Allah, agar Engkau tulis nama-nama kami di kalangan orang yang diampunkan dosa, ya Allah, dijauhkan daripada maksiat, ya Allah. Seandainya kami jatuh pada maksiat, ya Allah, jangan Kau tidak memberi kami taubat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan taubat nasuha, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah,
Sama ada orang yang ikut kuliah daripada awal sampai ke akhir ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah agar semua mendapat manfaat ya Allah. Jangan kau sisihkan seorang pun daripadanya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah agar semua jemaah-jemaah kami ya Allah semua menjadi ahli selawat ya Allah, dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sakit Engkau sembuhkanlah ya Allah, yang sempit rezeki Engkau luaskan ya Allah, yang tenang, yang hati tidak tenang Kau tenangkanlah ya Allah, yang ada masalah pada anak-anak ataupun pada isteri, pada keluarganya ya Allah, baik suami dan seumpamanya Engkau selesaikanlah ya Allah. Yang putus hubungan silaturahim Kau sambungkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada apa yang kami inginkan ya Allah kecuali keredaan-Mu ya Allah. Ambillah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang soleh. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang bertakwa, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami mohon ya Allah agar kami seorang pun tidak diazab dalam kubur, dibangkitkan dalam keadaan mendapat lindungan arsy, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan dalam syurga ya Allah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita bertemu pula malam besok. Sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.